senang cakap macam ni lah. Kita ada duit banyak ni, kita belanja cukup ikut duit yang kita dapat tu je lah. Betul? Patutnya ni kan. Tapi yang bajet ni dia buat, dia plan untuk belanja lebih, tapi duit masuk ke mana tak ada perancangan. Itu kena tanya orang muslimat lah. Muslimat ni dia suka kan. Dia suka bapak belanja ni jadi lah. Saya pun boleh sekarang buat GST, saya suka belanja muslimat. Sebab muslimat yang paling terkesan dengan GST. Kita nak bincang ni bab bajet ni, kita letak pada diri kita lah. Senang kita nak relate dengan tuan-tuan semua yang dekat sini. Duit dalam poket ada RM20, tahun ni nak belanja RM20, betul tak? Gaji kita RM1,000 sebulan, betul? Akhir tahun kita ada RM12,000. Jadi tahun ni kita nak belanja setakat RM12,000 je lah. Setakat keperluan kita lah. Bukan nak beli rumah, maksudnya kita beli rumah untuk bayar 7 tahun. Mampu lah kita nak habiskan untuk 7 tahun tu, berdasarkan gaji kita setakat tu. Tapi apa yang berlaku sekarang ni? Macam mana? Okey, terima kasih tuan panel dan moderator kita kan. Bila sebut pasal GST dan juga bajet 2016, GST, bajet 2016 disulami dengan GST, ia adalah ibarat menabur pasir di luka yang basah bagi rakyat lah sebenarnya. Pedih. Pasir di luka yang basah. Saya tak pernah kali tu. Sakitnya. Sebab apa? Kita bercakap bukan atas dasar kita hendak menuduh-nuduh ataupun mencari keburukan, tetapi kita bercakap atas dasar fakta itu sendiri. Seperti mana yang Tuan Syahir kita katakan tadi, belanjawan defisit negara selama 18 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara Malaysia dengan belanjawan defisit yang kita ada yang keulangan. Sebagai contoh, start daripada tahun 2008 perbelanjaan adalah sebanyak 176 bilion, di mana hasil negara kita hanya 148 bilion. Dan perkara ini berterusan hingga tahun 2009, di mana pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad juga, perbelanjaan kita 207 bilion, tetapi hasil negara kita hanya 161 bilion. Dan pada tahun 2010, perbelanjaan negara Malaysia adalah sebanyak 191 bilion, juga menunjukkan defisit belanjawan di mana hasil negara kita hanya 148 bilion. Perkara ini sangat-sangat berterusan sehingga tahun 2011 dan 2015. Hingga 2015 perbelanjaan negara kita adalah 273 bilion dan hasil negara kita hanya 235 bilion. Tak cukup semua. Tak cukup semua, tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun tak cukup. Jadi persoalannya di mana dan mengapa? Salah. Dia bila kita sebut bilion-bilion ni mungkin besar kan? Memang sangat besar bilion-bilion. Tapi jika saya nak kaitkan dengan kita punya belanja seharian atau belanja bulanan kita ni, prinsip berbelanja yang dibuat oleh kerajaan UMNO Nasional sekarang ni ialah dia setiap 100 yang diperolehi, dia akan belanja RM120. Gitu. Dapat 100, belanja 120. Dapat RM20 tu dia pinjam. Macam kita lah. Macam kita dapat alhamdulillah lah kan. Anak-anak ini yang main motor ke, yang ya, banyak belanja bolos ni kan. Kita bagi duit kat asrama RM100 kan. Tak sampai hujung bulan dah telefon kita dah kan, asrama. Ayah kan, duit tak cukup kan. Sebab dia belanja, dia dapat 100, dia belanja 120. Dapat 200, belanja 240. Sama lah macam kerajaan sekarang ni. Dapat 200 bilion, kerajaan belanja 240 bilion. Jadi saya teringat, saya suka bawa kisah ni lah. Bila mana jumpa dengan nampak kita punya ayah-ayah kita ni kan. Saya dulu pun ngaji sekolah agama juga. Dalam kita belajar sekolah agama ni, kita akan jumpa satu kitab Matan Jumiah, kitab bahasa Arab. Kitab paling basic belajar Nahwu. Belajarlah apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Dan dalam satu bab di hujung kitab tu ada satu bab namanya bab badal, bab kata ganti. Dan pengarang kitab musannif bawa satu misal menarik. Contoh ayatnya, akaltu ar-raghifa thuluthahu. Telah aku makan akan roti itu 1/3 daripadanya. Jadi pertama tu pun syarat lah, erok dia tu, mana fa'il, mana maf'ul, ngapa marfu', ngapa mansub. Selesai waktu, kemudian tu tanya kami, agak-agak lah
Saya tanya ayah anda kita lah. Agak-agak kenapa pengarah kita bawa misal makan roti 1/3 je? Kenapa 1/3 kan? Kita pun diam jugalah. Orang muda sekarang ni kita krik-krik je. Krik-krik kan, semua diam kan. Pelik ke kan? Sebab kita kata, kalau kita saya bagi sebungkus nasi lemak, kita makan semua. Tak makan 1/3. Dapat RM10 kita akan belanja semua. Jadi Tuku kata, pengarah kitab yang ajar kepada kita, dapatlah banyak mana pun duit, dapatlah banyak mana pun pemberian, kita kena bahagi 3. Bahagi 3 dia lah, pertama kita makan sendiri. Dapat RM10, dapat RM1,000, dapat RM10,000 gaji bulan pun, sebahagian kita makan, sebahagian kita simpan, sebahagian lagi kita sedekah, infak ataupun invest pada orang lain. Saya jumpa balik teori ni bila ngaji ekonomi di UAE dulu. Dalam teori ekonomi ada sebut setiap income kita ni kena bahagi 3. First you consumption, kita belanja sendiri. Kemudian kita kena ada savings, kena ada simpanan. Kemudian kita perlu melabur. Jika kita dapat pendapatan, kita belanja semua, itu namanya boros lah. Boros. Kalau simpan semua kedekut, mengalahkan Haji Bakir pula. Kalau kita sedekah semua, itu iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi untuk selamat, saya kira kerajaan baik, individu pun baik. Setiap yang kita perolehi, RM1 ke, RM100 ke, RM1,000 ke, RM10,000 ke, kita kena bagi 3. Yang dilakukan oleh kerajaan, dapat 100, belanja 120, saving pun tak ada, investment pun tak ada, hutang makin lama makin meningkat. Jadi saya sebut ni nampak macam menakutkan, tapi inilah gambaran yang kita alami sekarang ini yang akan ditanggung oleh kami generasi muda negara ini. Saya tengok dalam kenyataan pimpinan-pimpinan kerajaan bangsa nasional kita. Mereka tak rasa risau dengan keadaan ni. Dia rasa biasa. Dan in fact, kalau tak nak bayar tu, bangun awal-awal lagi pejabat. akan bayar kita. Nanti kata, tak ambil jalan tak kena tu. Ambil jalan tak kena tu. Lepas tu macam-macam. Macam tak ada masalah. Macam mana? Sedangkan ini bukan besar amanah rakyat kepada kerajaan, amanah rakyat kepada parti pemerintah untuk dilaksanakan. Kita nampak mereka ni seolah-olah ambil mudah tentang amanah yang kita berikan kepada mereka. Terutamanya bab ekonomi lah. Belum contoh bab-bab lain lagi, sosial, bab politik dan sebagainya. Ini bab ekonomi. Macam mana kita tengok mereka tidak melaksanakan amanah. Apa nak tambah lagi tak pasal bajet? Ya. Pelaksanaan amanah pimpinan ni dia sebenarnya bermula daripada dalam diri seseorang tu lah, daripada pendidikan awal, tabiatul fardiyah dia kan. Kalau dia tak faham ataupun berbuat tak faham tu dia dengan Allah lah. Sedangkan kita semua dah tahu yang kenapa PAS tolak GST. Kita tolak bukan atas dasar nama dia GST ataupun bukan atas dasar UMNO mengenalkan GST, tetapi sebab atas dasar kefahaman kita. Bagi saya secara jujurnya kefahaman tentang Islam itu adalah penting kepada seorang pemimpin. Dalam bajet itu pun dia disebut tentang amanah. Dalam dia punya ucapan yang dia sebut, Auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainakum an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sebut dalam ucapan bahawa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kamu supaya melaksanakan amanah kepada ahli. Kemudian selepas daripada itu, apabila menghukum atau memerintah, menghukum dengan adil. Ini satu amanah. Diceritakan oleh Tok Guru dalam satu kisah bagaimana satu hari itu Madinah mendapat orang bagi kain percuma. Nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nama Sayyidina Umar, ada orang bagi kain percuma kepada seluruh rakyat. Kita bagi seorang-seorang. Tiba-tiba
Dah bagilah, dah habis dah. Selang beberapa lama, Sayyidina Umar panggil satu program majlis musawarah. Sayyidina Umar naik kata pentas. Kata mimbar, Sayyidina Umar kata, dengarlah dan taatlah. Ada seorang rakyat. Dia tegur Sayyidina Umar. Kami takkan dengar dan kami takkan taat hingga kau bagi tahu hang habak daripada mana baju yang hang pakai tu, ambil kain daripada mana. Kalau bagi kain-kain hak bagi dulu, tak cukup nak buat baju kat hang luar. Badan Saya Umar. Oh, ada abang sadu kan. Wah, dia kata main pancung lah. Tadi bukan tak sebut tadi kan pancung ya. Apa eh? Barang satu. Kain yang baju Pak hang pakai ni tak cukup kain yang bagi hari tu. Lalu Abdullah bin Umar, anak dia kata, tuan-tuan, ini pakaian kain daripada saya. Anak dia bagi ke ayah dia, sebab ayah dia pakai buat kain baju, kain tak cukup, saya bagi pakai. Okey, kami dengar dan kami tak. Tu. Rakyat kata, sampai tahap tu sekali, seorang pemimpin yang amanah ditegur oleh dipersoalkan. Lalu amanah yang kita bincang ni bukan amanah yang kita sebut tadi, itu amanah yang khianat tu. Okey, itu lain tu. Ini amanah yang betul-betul sifat amanah yang perlu ada pada pemimpin. Dia model amanah dan integriti ni yang Penang baru nak buat 2-3 penggal ni. Kerajaan PAS Kelantan dah buat lama dah. Sejak tahun 90 di bawah pemerintahan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Tidak ada satu model kerajaan pemimpin yang paling bersih dalam dunia moden sekarang ni. Sebenarnya orang tengok Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kata dia ni lah pemimpin yang zuhud dan sebagainya. Tapi Tuan Guru Ni Abdul Aziz tidak ada tolak banding. Dan beliau berjaya memerintah, mempertahankan kerajaan di Kelantan walaupun dalam keadaan sumbernya terhad. Pendapatannya sangat terhad tapi mampu bertahan hingga sekarang. Dan inilah model kepada kunci kepada kejayaan pengurusan ekonomi sebuah negara, sebuah kerajaan itu. Perlulah kita melantik orang yang mengatur urusan belanja, urusan pendapatan kerajaan ini oleh orang yang betul-betul beramanah. Menariknya bila mana kita sebut tentang amanah ini, perlunya kepada accountability sebagainya. Sedar ataupun tidak, Perdana Menteri di Malaysia ini juga ialah Menteri Kewangan. Sejak tahun 98. Lama. Sejak zaman Tun Dr. Mahathir, dia pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dah Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Maknanya apa makna? Maknanya dia lah Presiden, dia bendahari. Tak jumpa kat masjid kita. Masjid dia. Tak jumpa. Tuan Haji pengurusi masjid, Tuan Haji juga bendahari masjid. Tak jumpa. Ada pasal. PAS kawasan kita, pemuda PAS kawasan kita akan jumpa. Ketua pemuda dia lah bendahari. Amira. Sampai ke peringkat syarikat pun takkan jumpa. Dia dah CEO, dia dah CFO, takkan jumpa. Sebab CEO, presiden, ketuanya sifatnya agresif. Sifat dia bagi arahan. Buat program. Bendahari akan kata, bajet tak ada, bajet tak ada. Bendahari kena kena. Betul. Bendahari yang baik dalam pelajar ekonomi, a good CFO tend to disagree with the CEO. Bendahari yang baik cenderung untuk tak setuju dengan presiden. Saya pernah jadi bendahari di Mula. Kalau bendahari itu jenis yes man je, ini bukan bendahari yang baik. Bendahari ni bila mana kita bentang program, bendahari kata, ini kurangkan sikit ni, kurangkan sikit nak. Itu bendahari yang baik. Yang berlaku sekarang ini tidak ada fungsi check and balance dalam kerajaan. Dia ada fungsi semak dan imbang. Dia ada check and balance. Yang ada check tak ada balance. Hasil daripada dialah yang suruh, dia bagi arahan, dia yang luluskan check. Betul, saya setuju sangatlah dengan tu. Dan setuju saya pada hari rumah dia. bukan setuju saya bukan kerana Tuan Syahid yang cakap, tetapi setuju saya adalah kerana ada fakta yang mengatakan kenapa Presiden tidak sesuai untuk jadi bendahari kan. Sebab tak ada orang nak check semua kan. Sebagai contohnya, sejak tahun 1997 semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, hutang negara kita adalah sebanyak 90 bilion. Dan tahun terakhir Tun Dr. Mahathir Mohamad memerintah adalah pada tahun 2002, hutang kita meningkat sehingga 164 bilion. Dan terus-terus juga meningkat sehingga kepimpinan Tun Abdullah Badawi
376 bilion. Dan sehingga 2015 agak-agak berapa? 600. Agak-agak berapa? Makcik agak-agak berapa? Kalau tuan saya kita kata 600, tapi fakta mengatakan 847 bilion pada tahun 2015 hutang negara kita. Jadi siapakah yang mahu menanggung? Saya tadi terfikir, tuan saya ada menyebut anak-anak yang berada di asrama bagi duit 50, 100, bila-bila ada telefon, ayah, mak tak cukup duit. Saya juga ada adik yang belajar di asrama kan. Saya tengok adik saya kalau tak cukup duit minta kat kakak ni, abang ni. Kalau mak ayah dia sumber-sumber je. Tapi kalau dari sudut kes ekonomi kita kalau kerajaan tak cukup duit, dia nak minta kat siapa agak-agak. Jadi penulis ke apa tadi?